Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam. Salam perpaduan berita seterusnya dipetik dari Agenda Daily. Bertajuk, ada sebab jawatan Presiden Timbalan tak dipertandingkan. Berita penuh. Dua jawatan tertinggi UMNO, Presiden dan Timbalan Presiden, tidak akan dipertandingkan dalam pemilihan UMNO tahun ini, sekaligus menyaksikan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Muhammad Hassan kekal di kerusi masing-masing. Jawatan Ketua Bahagian UMNO juga dikatakan tidak akan dipertandingkan bagi mengelak perpecahan peringkat akar umbi. Bagaimanapun, pertandingan bagi jawatan lain termasuk Naib Presiden dan Ahli Majlis Tertinggi MT akan dibenarkan. Terdapat sekurang-kurangnya 4 alasan bakal diberitahu kepada akar umbi dan penyokong parti itu mengapa kedua-dua jawatan berkenaan tidak perlu dipertandingkan pada pemilihan kali ini. Sumber-sumber yang rapat dengan Ibu Pejabat UMNO memberitahu Agenda Daily, alasan pertama ialah MT yang akan bermesyuarat sebelum Perhimpunan Agung UMNO PAU mula 11 Januari ini akan membuat keputusan kedua-dua jawatan itu tidak dipertandingkan. Kata putus daripada MT dijangka diumumkan sehari sebelum PAU berlangsung, kata sumber itu ketika dihubungi. Namun enggan mengulas sama ada Zahid dan Muhammad atau mesra dengan panggilan Tokmat akan mempengaruhi mesyuarat MT. Perbincangan dalam mesyuarat MT sentiasa terbuka, tetapi ketetapan dijangka dibuat bahawa jawatan Presiden serta timbalannya tidak akan dipertandingkan. Mesyuarat itu juga akan menyediakan alasan kenapa kedua-dua jawatan itu tidak dipertandingkan untuk dimaklumkan kepada perwakilan, akar umbi dan penyokong supaya mereka faham, katanya lagi. Sumber itu juga berkata, alasan kedua ialah UMNO perlu memberi peluang kepada Zahid dan Tokmat untuk memulihkan semula imej parti yang tercemar dan rosak ketika pilihan raya umum ke-14 dan PRU 15 lalu. Alasan ketiga, katanya berkait dengan PRU 15 lalu apabila berlaku perpecahan dalam kalangan pemimpin dan ahli akar umbi yang perlu diperbetulkan segera. Jika ada pertandingan jawatan Presiden dan timbalannya, perpecahan akan terus merebak. Katanya, tidak menolak kemungkinan MT membuat keputusan jawatan ketua bahagian juga tidak dipertandingkan bagi mengelak perpecahan lebih teruk. Sumber itu berkata, bagi alasan keempat, kemungkinan ada usul tergempar supaya jawatan Presiden dan timbalan akan dibuat pada PAU 11 Januari ini akan dibangkitkan tetap dijangka tidak mendapat sokongan. Katanya sesuatu usul tergempar perlu dikemukakan sebelum persidangan berlangsung, iaitu selepas ucapan dasar Presiden dan sebelum agenda lain diteruskan. Usul supaya kedua-dua jawatan itu boleh dibangkitkan, tetapi saya melihat ia tidak akan mendapat sokongan majoriti perwakilan, sekaligus bermakna usul itu tidak diterima. Ini menjadikan jawatan Presiden dan timbalan Presiden parti tidak akan dipertandingkan, sekaligus menyaksikan Zahid dan Tokmat kekal di kerusi masing-masing, katanya lagi. Sekian berita, salam perpaduan. Salam sejahtera, salam perpaduan. Selamat malam kepada semua pendengar berita panas malam ini. Adakah PN dulu beri peruntukan sama rata pada pembangkang? Berita penuh. Bekas ahli Parlimen UMNO Nazri Aziz mempersoalkan pemimpin PN sama ada mereka berlaku adil atau tidak berkenaan peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang ketika mereka ditampuk kerajaan. Ia selepas beberapa ahli Parlimen PN mau kerajaan bersikap adil dengan menyalurkan peruntukan sama rata terhadap semua ahli Parlimen. Kita tanya mereka balik, masa memerintah dulu mereka ada sebut tak hal ini? Adakah mereka terbuka hati untuk beri peruntukan sama rata kepada ahli Parlimen pembangkang ketika itu? Tak ada. Janganlah bila kena baru nak cakap banyak, katanya pada Malaysia kini. Bekas ahli Parlimen Padang Ranggas itu diminta mengulas kenyataan ahli Parlimen Arau dan PN Syahidan Kasim yang mendakwa kerajaan bersikap tidak adil kerana tidak memberi peruntukan kepada ahli Parlimen pembangkang. Sebelum ini, ahli Parlimen Jerantut dari PAS Khairil Nizam Khairuddin juga menggesa kerajaan agar memberi peruntukan sama rata kepada semua kawasan Parlimen.
Mengulas lanjut, Nazri berkata ia tidak bermakna kerajaan langsung tidak akan memberi peruntukan untuk kawasan parlimen di bawah pembangkang. Dia berkata ahli parlimen pembangkang boleh menulis surat kepada Perdana Menteri untuk memohon peruntukan dan Perdana Menteri akan menilai jika apa-apa proyek yang ingin dilaksanakan ahli parlimen itu perlu atau tidak. Katanya lagi, ia antara lain untuk memastikan sebarang dana kerajaan yang disalurkan kepada ahli parlimen pembangkang tidak akan disalahgunakan untuk tujuan politik. Mereka tidak sebebas ahli parlimen kerajaan untuk gunakan uang. Kami, kerajaan, boleh putuskan apa yang ingin dibuat, tapi mereka perlu tulis permohonan. Namun, uang tetap akan diberikan. Kalau kerajaan beri 1 juta, mereka tetap dapat 1 juta juga. Cuma, kita nak pastikan perbelanjaan itu tidak beri kelebihan politik kepada mereka sampai kita tahu apa yang dibelanjakan. Kita perlu berhati-hati, mereka mungkin guna dana untuk tujuan politik, katanya lagi. Nazri berkata proses permohonan dana itu juga salah satu cara kerajaan untuk menarik pihak pembangkang untuk berbincang. Tanpa proses itu, katanya, kerajaan tidak dapat membawa pembangkang ke meja perundingan. Dia menjadikan perjanjian persefahaman MOU antara PH dengan kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob pada 2021 sebagai contoh. Jadi pada saya, jawabannya adalah tidak. Kita tak perlu sama rata antara ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Malah, mereka begitu degil sekarang. Bukan nak berbaik, tapi nak berlawan. Kalau nak lawan, kita lawanlah, katanya lagi. Namun pemimpin veteran PH dan juga ahli parlimen Pasir Gudang, Hasan Abdul Karim, berpandangan berbeza dengan menyokong cadangan agar semua ahli parlimen diberi peruntukan sama rata. Saya cadangkan buat undang-undang supaya semua 222 ahli parlimen diberi peruntukan sama rata. Peruntukan kepada setiap ahli parlimen daripada kerajaan adalah untuk rakyat kawasan parlimen. Rakyat telah pilih ahli parlimen tersebut sebagai wakil mereka. Jadi jangan zalimi rakyat yang pilih pembangkang. Langkah ini juga satu bentuk reformasi institusi parlimen. Tak perlu lagi ada MOU lagi untuk ahli parlimen pembangkang untuk dapat peruntukan dari kerajaan. Peruntukan sama rata itu dapat mewujudkan suasana puas hati dan adil di kalangan rakyat. Politik yang melampau akan berkurang, katanya dalam kenyataan kepada Malaysia kini. Katanya lagi, penuntukan sama rata akan meningkatkan keberkesanan pusat hikmat ahli parlimen dan mengelakkan amalan rasuah kerana ahli parlimen tidak lagi perlu bergantung kepada syarikat maupun orang persendirian untuk memberi sumbangan. Ahli dan parti politik juga tidak akan risau lagi untuk menjadi pembangkang kerana mereka tetap akan mendapat peruntukan dari kerajaan dan ia akan mewujudkan suasana politik yang sehat, kata